kreativiti, inovasi, kemudian buatlah sesuatu yang menambahkan nilai. 1+2 jadi 3, 3+5, 8, 8+4, 12, dan seterusnya. So, setiap individu, setiap organisasi, setiap masyarakat, kumpulan masyarakat, tolong bantu melahirkan pendapatan. Jumlah ini semua akan menjadikan negara menjadi berpendapatan. Banyak, ini pun saya ringkas dalam karena saya ringkaskan saja. Banyak baru ini menekankan inovasi. Berbagai jenis inovasi. Yang last kali itu, government is committed and serious undertaking total innovation. Kerajaan rasa amat committed untuk mengamalkan inovasi secara total, secara keseluruhan, untuk meningkatkan negara ini menjadi negara yang lebih maju melalui satu kepemimpinan berinovatif untuk melahirkan Malaysia yang berinovatif. So, the key word inovasi, inovasi, inovasi. Kita kena faham. Kalau keluar dari ini, kita boleh faham apa dia itu inovasi. Pada saya, alhamdulillah, saya sudah berjaya memberi semayang seperti bawa semayang yang baik untuk balik pulang. Tolong tanam, tolong jaga macam dengan saluran ganda. Dan dia akan tumbuh insyaAllah. Ini pun world bank data, ini pun saya ingat saya ringkaskan lah, kita lebih too heavy nak bagi statistik data macam ini umum. Adalah data yang kita sebut macam mana kita kena mengukur, ukuran dia ada. Ya. Saya skip ini untuk saya beri contoh ya. Mungkin sekarang Malaysia pendapatan per kapita pada tiap orang 24,500. High income economy yang kita nak target, dia kena dapat 42,000. Jauh begitu. Kalau ikut perancangan 2020, kita akan dapat 59,500. So ini dia punya perkiraan. Adalah teknik dia, kita tak boleh rancangkan. Tapi kalau kita lihat satu negara Finland, satu negara kecil, hanya bilangan rakyatnya 5 juta saja. Hanya 5 juta. Tapi dengan 5 juta, sekarang pendapatan per kapita sudah 168,000. So, bilangan rakyat tak semestinya menentukan apa. Kualiti rakyat, daya pemikiran inovatif dia itu yang menghasilkan pendapatan yang lebih secara keseluruhan. Ini yang kita cuba nak tanam pada anak. Jadi kalau anak-anak di sekolah sudah paham apa dia kreativiti inovasi, kita boleh membuat sesuatu ke arah itu. Oh, dia tinggi sangat, itu figure dulu. Anyway, ada di luar. Sorry? Oh, you workshop, so part-time bebas ni. Okay, good. Bagus juga dia riset untuk tak merugikan masa dia dengar sikit. Anyway, oh, saya nak sebut yang Finland. Kita patut jadi Finland sebagai modal sebab banyak sistem pendidikan dia dan ekonomi dia, amalan orang dan organisasinya semuanya ke arah mewujudkan pendapatan yang baik pada negara. Oleh itu kita patut mengambil model di Europe berdekatan dengan Sweden sebelah ni yang kita tahu umpamanya Finland keluarkan Nokia telefon is from Finland. Okey, soalnya tadi saya kata anak-anak adalah pemimpin masa depan negara, the future leaders. Daripada sini Yunan Sekolah HSC pergi college, university dan pemimpin. You are pemimpin at every level. Soalnya bagaimana kita nak mengambil bahagian sebagai rakyat Malaysia untuk mencapai ini. Kadang-kadang sekolah macam mana, orang muda macam mana, orang dewasa macam mana, di sekolah, di college, university, sektor korporat, kerajaan, masyarakat, NGO dan sebagainya. Masing-masing mempunyai peranan dia. Tapi base dia, mesti dia faham dulu kreativiti inovasi. Kemudian, bersandarkan kumpulan yang mereka ada, dia boleh mengamalkan. Sebagai contoh, kalau wanita, kumpulan wanita boleh mengkhusus tentang bidang wanita. Apa dapat? Kumpulan OKU, orang-orang upaya, boleh memikirkan sesuatu
mampu untuk membaiki hidupnya dalam bidang dia melalui. Sekarang, sebagai permulaan, mari kita, ini semua terkenal traffic jam. Bukan? Semua mula tak kalau ada traffic jam. Memang mula. Flash. Kadang-kadang muzik pun tak cukup untuk menyelesaikan masalah. Betul tak? So, beginilah kita buat kaedah perumpamaan dalam pikiran kita ini. Macam-macam kita dengar. Macam-macam kita dengar. Jadi dalam seolah-olah ada satu jam dalam kepala kita. Kita dengar itu, dengar itu, dengar ini, dengar ini. Kemudian, sebenarnya kadang-kadang perkara yang jadi blokage dalam pikiran inilah yang menyebabkan kita tidak mempunyai kefahaman atau daya inisiatif dalam bidang kreativiti dan inovasi. Jangan nomor satu boleh. Banyak orang kita bila kreatif, kita ingat musician, kita ingat pada orang film star. Betul tak? Pertama sekali, kita ingat pada artis, itu dia kreatif. Orang pandang muzik, orang pandang ini. Sebab itu yang didedahkan pada kita bila kita dilahirkan. Saya kena stop 10 suku suara yang cepat. Tapi, adakah pemikiran ini betul? Betul kreatif, tapi adakah itu saja? Kemudian kita kata, dari segi inovasi. Selalu orang kata kalau nak berinovasi ialah para penyelidik, para saintis yang ada di universiti yang pakai baju black sikit macam tu. Bukan, macam di makmal, orang yang kerja di makmal. Itu yang selalu jam yang nombor 2 yang boleh cakap. Soalnya adakah ini betul? Betul tidak? Tak terlalu orang geng kepala. Inovasi jam yang ketiga. Oleh kerana kita dibebaskan dengan akhbar, dengan advertisement dalam televisyen dan sebagainya. Produk selalu. Jadi orang ingat, inovasi ini hanya berkenaan produk. Telefon lah, fridge lah, tokar lah, itu lah, macam-macam. Hanya buat produk. Tapi, adakah itu betul? Inilah benar-benar yang selalu jadi jam kita. Yang saya cuba hari ini, insyaAllah, nak remove, clearkan blockage. Ada benda tersumbat kali ini, nak clear. Sebenarnya, kreativiti dan inovasi adalah untuk semua. Untuk anak-anak yang kecil, macam anak-anak yang ada dalam dewan ini, yang baru keluar, yang dewasa dari kampung, bandar, semuanya. Itu saja. Sesiapa saja adalah boleh menjadi kreatif dan inovasi. Lelaki atau perempuan. Dia kerja mereka tidak tak. Bukan? Kalau tadi saya kata Finland hanya 5 juta orang boleh naik tinggi. Nama satu dalam dunia dari segi pendapatan. Tak semestinya kita dari kampung pokok senang dikenal. Tak semestinya dia menjadi seorang inovator yang hebat. Orang kenal. Ada tunjuk. Ada? Dari mana? Allah SWT. Terus berkata. Baik. Lagi satu. Saya nak clear tadi orang kata inovasi ini hanya produk. Sebenarnya untuk semua sekali. Bukan hanya khas untuk produk. Dalam quotation saya tentang bajet 2010 oleh Perdana Menteri tadi, dia menunjukkan untuk semua bidang. Tapi saya nak sebut banyak sangat tadi. Tapi kalau kita nak ringkaskan untuk ingatan, saya ringkaskan dengan dalam bidang produk, barangan, proses, perkhidmatan, services, sistem, model, economic model, dan method. Ini secara ringkas. Nak ingat senang, tu biasa. Nak ingat lagi senang buat ayat. To is to, T-O. P is produce, to produce.